Hai, nama saya Ahmad Afifuddin Biarul Rahim bernombor metrik 286322 dan sekarang saya akan menceritakan tentang syarikat pengurusan kami iaitu Fly High Management. Okey, syarikat pengurusan artis kami ialah firma profesional yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada artis, pemuzik dan penghibur. Kami pakar dalam menguruskan kerjaya artis dan membantu mereka mencapai matlamat mereka dan mencapai potensi penuh mereka dalam industri hiburan. Syarikat kami juga menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada pelanggan kami, termasuk persembahan tempahan, menguruskan kontrak mereka, mengendalikan perhubungan awam dengan dan perhubungan media, menyelaras dengan label dan mengedar rekod serta menyediakan nasihat dan bimbingan kerjaya yang strategik kepada artis-artis ini. Kami bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk membantu mereka mengembangkan bakat mereka, mengembangkan pangkalan peminat mereka dan membina jenama mereka sendiri. Matlamat kami adalah untuk menyediakan pelanggan kami sokongan yang mereka perlukan untuk berjaya dalam industri hiburan yang sangat kompetitif ini. Di syarikat pengurusan artis kami juga, kami bersemangat untuk membantu pelanggan kami mencapai impian mereka dan mencapai potensi penuh mereka sebagai artis. Dengan pengalaman dan kepakaran kami, kami komited untuk menyediakan pelanggan kami perkhidmatan dan sokongan tahap tertinggi dan untuk membantu mereka membina kerjaya yang lebih berjaya dan bermanfaat dalam industri hiburan ini. Hai, nama saya Wan Auni binti Wan, sumber nama metrik 277322. Saya akan menguraikan tentang prinsip pengurusan artis. Prinsip pengurusan artis ini mempunyai 4, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengarahan serta pengawalan. Bagi perancangan, dengan adanya perancangan yang baik, boleh memberikan seseorang pengurus mengambil kesempatan kepada peluang yang diberikan. Seterusnya, boleh mengenal pasti matlamat yang memberi faedah kepadanya. Bagi pengorganisasian pula, pengorganisasian kerja-kerja pengurus dikaitkan dengan fungsi perancangan, pengumpulan segala sumber manusia dan segala dana, menguruskan masa dengan baik supaya setiap perkara yang telah dirancang dari awal akan berjalan lancar. Seterusnya ialah kepimpinan dan pengarahan. Pengurus berfungsi menjadi pemimpin untuk artis dan pasukannya. Pengurus perlu mengatur dan menyelaras aktiviti artis di bawah jagaannya, menubuhkan pasukan sokongan artis supaya mempunyai ramai pengikut. Last sekali ialah pengawalan. Setiap pengurus yang telah membuat perancangan dan memastikan pelaksanaannya tercapai. Sebagai pengurus perlu menjaga masa, buruh, peralatan dan kewangan artis mereka dengan baik. Seterusnya, pembangunan rancangan yang strategik. Bagi latar belakang artis yang kami pilih ialah nama penuh beliau adalah Muhammad Khairul Ridwan Khairul Husni dan diberi nama pentas iaitu Rizwan, berumur 21 tahun, berasal daripada negeri Perak, berkelulusan sijil College Vocational dalam bidang kejuruteraan awam dan beliau adalah anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Memulakan kerjaya seni sebagai seorang penyanyi, pelakon dan komposer sejak tahun 2019. Namanya meledak selepas merakamkan lagu single sulung beliau iaitu ciptaannya sendiri yang berjudul Cinta Pandang Pertama pada 2019. Muzik video Cinta Pandang Pertama yang dimuat naik di laman YouTube sehingga kini mencatatkan lebih 14 juta tontonan. Beliau juga menggunakan Instagram atas nama akaun Alliance Rizwan yang mengumpul lebih 114,000 pengikut. Seterusnya ialah analisis dan justifikasi mengapa artis dipilih. Bagi analisis, permulaan karier Rizwan menjadi seorang YouTuber dengan menyanyikan semula lagu. Antaranya ialah Bunga, Terima Kasih Atas Segalanya, Lamunan Cinta, Hilang dan banyak lagi. Rizwan mula dikenali ramai setelah mengeluarkan single yang bertajuk Cinta Pandang Pertama pada tahun 2019. Tambahan lagi, komposer dan penulis lirik bagi lagu ini ialah hasil ciptaannya sendiri. Rizwan merupakan pelakon yang membintangi siri Rusa After Class yang bersiaran di YouTube, Rusa Music dan FB Hotlink. Bagi justifikasi, untuk melihat seberapa jauh potensi Rizwan sebagai pendatang baru dalam industri muzik. Seterusnya, lagu Cinta Pandang Pertama telah mencapai
27 juta penonton sejak 6 November 2019 yang lalu. Seterusnya ialah walaupun menjadi penyanyi dalam usia yang muda 21 tahun, Rizwan tidak pernah mengalah untuk melakarkan namanya dalam industri seni muzik Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Zaman Kimi Bashir Farizal, nombor menteri 2865550. Okey, bagi bahagian saya akan bentangkan tentang cadangan nilai kepada artis. So, cadangan nilai kepada artis ni dia ada beberapa perkara, iaitu tawaran yang unik, gaya dan teknik, hubungan dengan penonton, reputasi dan kelayakan, kesan kepada penonton dan kemahiran artistik dan visi. So, apa tawaran unik ni? Tawaran unik ni adalah artis menyediakan tawaran tersendiri dan unik yang membezakan mereka daripada orang lain dalam bidang mereka. So, kiranya seorang artis ni dia ada sesuatu yang istimewa tentang diri dia, yang boleh dijual ataupun dia boleh disebarkan kepada orang ramai. Yang seterusnya adalah gaya dan teknik. Cadangan nilai artis ni mungkin berdasarkan gaya individu mereka, teknik inovatif atau keupayaan untuk membangkitkan emosi yang kuat melalui seni mereka. Secara contohnya, cara diorang menyampaikan lagu ataupun cara diorang mengarang lirik lagu tu mengikut emosi ataupun sampai kepada orang yang mendengarnya. So, yang seterusnya adalah hubungan dengan penonton. Keupayaan artis untuk berhubung dengan penonton ni adalah sangat-sangat besar. Macam menyampaikan mesej atau cerita tertentu atau memberikan perspektif unik tentang isu masyarakat atau budaya membentuk proposisi nilai mereka. Sebagai contoh, kefahaman penonton terhadap lagu diorang pun boleh mengaitkan dengan hubungan dengan penonton, sebab kadang-kadang realiti kehidupan ni berkaitan dengan apa yang disampaikan melalui lagu. So, seterusnya adalah reputasi dan kelayakan. Proposisi nilai artis boleh dipengaruhi oleh reputasi, kelayakan atau rekod prestasi mereka dalam mencipta karya yang memberi kesan dan merangsang fikiran. Contohnya apabila seorang artis ni dia ada sesuatu ataupun dia dah ada nama. So, kebanyakan orang dah kenal siapa tu Rizwan. Jadi, itu memberi satu kelebihan kepada dia untuk kepada artis tersebut untuk melonjak lagi ke depan. So, yang seterusnya adalah kesan kepada penonton. So, karya artis meninggalkan kesan yang berkekalan kepada penonton mereka. Mereka memberi inspirasi kepada individu dan organisasi untuk melabur dalam seni mereka melalui pelbagai cara, macam beli karya mereka, mentauliahkan karya mereka, menghadiri pameran atau menyokong usaha kreatif mereka. So, perkara-perkara ini akan memberi kesan kepada penonton, di mana lebih banyak supporter ataupun lebih banyak orang yang menyokong. So, kesan tu akan lebih nampak kepada penonton. Jadi, yang terakhir adalah kemahiran artistik dan visi. So, nilai-nilai artis adalah gabungan kemahiran artistik mereka dan visi unik mereka dalam mencipta sesuatu seni. Jadi, apa yang saya nak kaitkan di sini adalah sebuah karya itu dicipta bersebab dan bertujuan. Ada setengah orang mungkin mencipta satu lagu ataupun mencipta satu lirik untuk menggambarkan kehidupannya ataupun untuk menceritakan sesuatu cerita yang beliau sendiri hadapi. Contoh macam apa yang kita boleh relatekan di sini, seperti artis yang kami pilih adalah Rizwan ni. Dia menceritakan tentang kisah percintaan pada zaman sekolah, iaitu dia suka cinta pandang pertama. Jadi dia mengekspreskan apa yang dia rasa dalam sebuah lagu untuk memikat seorang gadis tu. So, jadi perkara tu bukan satu yang tidak normal. Kalau kita gambarkan, perkara tu adalah perkara yang selalu berlaku. Semua orang pernah lalui. Jadi inilah cadangan nilai artis bagi artis yang kami pilih. Okey, yang seterusnya adalah pembahagian pasaran artis. So, pembahagian pasaran artis ni pun kita boleh bincangkan dan mempunyai banyak aspek ataupun faktor-faktor. Jadi, yang pertama adalah mengenal pasti khalayak sasaran. Jadi, artis ni menentukan kumpulan individu atau organisasi tertentu yang ingin dicapai dengan karya seni mereka. Seperti contoh apa yang boleh dikaitkan dengan artis yang kami pilih adalah Rizwan meletakkan dia punya kumpulan individu seperti remaja ataupun masyarakat di pertengahan umur. Sebab kebanyakan lagu-lagu yang disampaikan olehnya adalah sesuai dengan masyarakat yang di kelompok itu.
So yang seterusnya adalah pembahagian demografi. So artis ni mengkategorikan khalayak sasaran berdasarkan faktor demografi seperti umur, jantina, pendapatan, pekerjaan dan lokasi. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, macam yang tadi saya sebutkan, remaja dan masyarakat di pertengahan umur. Kalau dikecilkan lagi skopnya tu, mungkin pada remaja pada umur 18 hingga 21 tahun. Jadi sebab apa yang kita boleh kaitkan, berdasarkan lagu-lagu yang diciptanya, ada lagu-lagu yang berdasarkan lagu-lagu yang disampaikan ada lagu yang berkaitan dengan cinta. So berkaitan dengan cinta pandang pertama, cinta zaman sekolah, dan cinta selepas sekolah. Jadi kita boleh kaitkan dengan itu. Yang seterusnya adalah pembahagian psikografi, iaitu artis ni mempertimbangkan sifat psikologi dan gaya hidup di khalayak sasaran mereka, termasuk minat, nilai, sikap dan tingkah laku mereka. Yang seterusnya adalah pilihan artistik. Artis membahagikan pasaran berdasarkan keutamaan khalayak sasaran mereka dari segi gaya artistik, tema, genre ataupun medium. Yang seterusnya adalah penyasaran khusus. Artis ni boleh mengenal pasti pasaran khusus atau segmen khusus dalam pasaran seni yang lebih luas, yang sejajar dengan gaya atau visi artistik mereka yang unik. Macam yang kita dapat lihat, Rizwan mempunyai satu identiti yang tersendiri, di mana dia tidak bawa lagu yang terlampau tinggi ataupun yang seperti genre rock. Dia just bawa genre yang slow seperti pop, yang sesuai dengan gaya suaranya. Dan yang seterusnya adalah saiz dan potensi pasaran. Artis menilai saiz dan potensi pasaran setiap segmen untuk mengutamakan dan memperuntukkan sumber dengan berkesan. Jadi yang seterusnya adalah menyesuaikan usaha pasaran. Berdasarkan segmen pasaran, artis menyesuaikan strategi pemasaran, pemesejan dan aktiviti promosi mereka untuk mencapai dan melibatkan setiap segmen dengan berkesan. Apabila perkara ini dilakukan dengan baik, jadi tak mustahil artis yang baru boleh tiba-tiba meletup ataupun boleh tiba-tiba popular macam Rizwan. Dengan hanya satu lagu, dia tu popular. Jadi yang seterusnya adalah perluasan pasaran. Dari masa ke masa, artis mungkin meneroka peluang untuk mengembangkan segmen pasaran mereka dan menjangkau khalayak baru sambil kekal dengan visi artistik mereka. Seperti yang kita tahu, setiap artis ataupun setiap pengkarya mempunyai visi artistik mereka tersendiri. Jadi perkara itu yang nak diketengahkan, sebab mungkin diorang ada sesuatu benda yang diorang nak kongsi dengan masyarakat. Dan ada yang macam kita boleh dapat daripada Rizwan, dia mengekspresikan apa yang dia nak sampaikan melalui lagu. Jadi kita boleh faham, dan berdasarkan singlenya yang pertama, iaitu Adakah Ini Cinta Pandang Pertama. Yang kedua adalah Adakah Ini Mimpi. Dan yang ketiga adalah Tercipta Satu Kenangan. Jadi ketiga-tiga single ni ada hubung kait, di mana perjalanan percintaan seorang lelaki daripada zaman sekolah sampailah beliau meningkat dewasa. Jadi itu je pembahagian pasaran artis yang saya akan kongsikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Muhammad Iswadi, nombor matrik 284969. Seterusnya rancangan untuk artis. Yang pertama, menganjurkan program suakenal di sesuatu tempat yang ramai orang atau tempat yang selalu orang berkunjung, seperti di pusat membeli belah. Secara tak langsung, kita dapat menjual lagu-lagu yang telah dirilis atau sudah ada di dalam pasaran agar orang peka tentang keberadaan dia di dalam industri dengan mengagihkan brosur. Seterusnya, membuat basking di tempat umum seperti di Bukit Bintang. Selain itu, mengadakan event kecil untuk membuat persembahan di universiti secara percuma untuk mempromosikan lagu-lagu baharu. Seterusnya, mencipta satu media sosial khas untuk berinteraksi dengan peminat sahaja. Sebagai contoh, membuat live di TikTok atau Instagram secara tak langsung, ia juga membawa peningkatan komunikasi yang baik supaya mampu untuk menyampaikan sesuatu ucapan itu dengan intonasi dan laras bahasa yang sesuai kepada pendengar. Dan akhir sekali, menyertai pertandingan nyanyian yang dianjurkan oleh pihak televisyen terkemuka seperti Big Stage, Akademi Fantasia dan lain-lain, kerana ia dinilai oleh juri-juri yang hebat dan profesional. Sekiranya beliau menjuarai dalam rancangan tersebut, namanya akan terus meningkat dan terus dikenali oleh orang ramai.
Seterusnya, aliran pendapatan berpotensi daripada artis semasa dan baharu. Aliran berpendapatan berpotensi daripada artis boleh datang daripada pelbagai sumber termasuk jualan muzik. Hasil yang dijana daripada jualan muzik termasuk jualan album fizikal dan digital, single dan penstreaman, persembahan langsung. Hasil yang dijana daripada jualan tiket, jualan barangan dan tajaan daripada persembahan langsung seperti konsert, festival dan lawatan. Seterusnya, pengendorsan dan tajaan. Hasil yang dijana daripada sokongan dan tajaan daripada jenama yang ingin bekerjasama dengan artis. Jualan barangan. Hasil yang dijana daripada jualan barang niaga seperti kemeja tea, poster dan barangan berjenama lain. Penerbitan dan royalty. Hasil yang dijana daripada pelesenan muzik artis untuk digunakan dalam filem, rancangan TV, iklan dan media lain. Selain itu, penulisan lagu. Hasil yang dijana daripada penulisan lagu dan kredit penulisan bersama yang boleh membawa kepada royalty. Justru keahlian kelab peminat. Hasil yang dijana daripada keahlian kelab peminat yang boleh memberikan akses eksklusif untuk bertemu dan bersalaman tiket prajualan dan pengalaman peminat yang lain. Potensi aliran hasil daripada artis baharu mungkin terhad pada mulanya apabila mereka memantapkan diri dalam industri. Tetapi, dengan strategi dan sokongan yang betul, mereka boleh mengembangkan pangkalan peminat mereka dan meningkatkan hasil mereka dari semasa ke semasa. Secara keseluruhannya, potensi aliran hasil daripada artis bergantung pada pelbagai faktor seperti populariti mereka, kualiti muzik mereka, kehadiran pentas mereka dan keupayaan mereka untuk berhubung dan dengan peminat. Sebagai sebuah syarikat pengurusan artis, kami berusaha untuk membantu pelanggan kami memaksimumkan potensi pendapatan mereka dan membina kerjaya yang mampan dalam industri hiburan. Sekian, terima kasih.